Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya, dengan inayah dan riayahnya, dapat kita bertemu dalam satu sesi perbincangan di Radio Umrah Pekan Nanas selangkah ke Haramain. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan bicara secara santai berkaitan dengan ibadah umrah. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini akan mendatangkan manfaatnya insya-Allah. Jadi bersama-sama dengan saya ialah Ustazah Rohani, Hajah Rohani binti Bustani, salah seorang daripada pembimbing haji dan juga umrah di sini. Dan alhamdulillah, maknanya Ustazah, apa khabar Ustazah? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah waras. Alhamdulillah waras. Jadi bila cerita tentang ibadah umrah sekarang ni Ustazah, kalau kita lihat maklumlah dengan situasi masa yang ada dan bagaimana kita lihat bahawa yang dinamakan ibadah umrah ini adalah merupakan suatu kewajipan yang diwajibkan ke atas kita semua, dan pastinya dalam hati kita ini adanya perasaan untuk mengerjakan ibadah umrah. Cuma pada situasi dan ketika pada hari ini ada sedikit halangan yang mungkin para jemaah dan sebagainya tak mampu ataupun tak dapat nak melaksanakan sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Jadi mungkin Ustazah ada sedikit perkongsian untuk perkara seperti ini insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Osman atas sama-sama kita perkongsian pada hari ini di Radio Umrah Pekan Nanas. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita maklum, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, penonton yang dirahmati Allah sekalian, bahawa setiap apa yang berlaku itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam masa yang sama kita kena akur, kita kena patuh selaku umat Islam, selaku orang yang beriman, mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ini dikurniakan oleh Allah SWT akal fikiran, berbekalkan iman yang diberikan, ya, dengan iman kita kepada rukun iman qada dan qadar itu, kita harus, bukan saja harus, kita wajib mengimani maknanya kita percaya dengan yakin bahawa ini adalah ketentuan dan qada dan qadar daripada Allah SWT. Kita faham ya bahawa sesungguhnya hasrat, keinginan jamaah-jamaah kita daripada Pekan Nanas yang dah dijadualkan akan terbang, pada zahirnya kita dah terbayang macam mana kita buat ni, lepas ni kita buat ni, lepas ni kita buat ni, ya. Dan mungkin ada yang pertama kali pergi, ada yang first time pergi, yang kali kedua pergi. Yang kali kedua pergi itu istilahnya sudah kerinduan. Yang kali pertama pergi itu rasa teruja yang teramat sangat. Bila buat pasport tu Ustazah, maknanya seronoknya bila aku nak pergi ni. Betul, kan. Betul. Jadi tapi daya kita, apa daya kita? Di sini apa sebenarnya tuan-tuan? Di sinilah sebenarnya Allah nak datangkan, kita nak tahu level kita tu, kalau boleh level kita lebih tinggi sikit begini. Sebenarnya ini satu hadiah daripada Allah SWT. Kalau saya katakan, saya selalu bercakap tentang COVID ini, bukan kita dah tak boleh nak cakap, kalau dah sekarang ni kita dah tak boleh nak cakap ia bukan sebagai ujian lagi. Dia tapi sebagai satu hadiah, Ustaz. Anugerah. Anugerah, hadiah, anugerah. Kalau kata anugerah ni, kita hargai. Kita hargai, dan bukan kata mungkin. Ini kalau nak sentuh pada akidahnya. Ini bukan dari segi kata mungkin ada hikmah. Kalau cakap mungkin ada hikmah tu, kita nak kata macam was-was lagi tu, mungkin. Tapi kita boleh mengatakan ini adalah wajib, pasti, dan pasti ada hikmahnya. Cuma apa yang saya maklum dalam jamaah kita Pekan Nanas ialah kita berkisar dengan Radio Umrah Pekan Nanas, ada yang Allah dah takdirkan umurnya pergi sebelum dapat melaksanakan umrah. Jadi betapa sedihnya kami daripada kalangan pembimbing, memang sangat bersedih hati. Tapi tak boleh nak melayan sangat perasaan itu. Nanti takut pula kita ni nanti dilabelkan seperti orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar Allah SWT. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul bagi para waris
yang dah bersiap sedia. Setiap hari bulan rasanya dah packing barang tu. Dah siap-siap, dah belanja barang-barang untuk pergi persiapan kita yang baru lalu. Yang pejam celik pun dah 4 bulan 5 bulan yang lalu. Betul. Ya. Jadi kesimpulan daripada apa yang ingin saya sampaikan bukan kesimpulan bual bicara kita. Tapi dari segi menjaga keimanan dan akidah kita, kita kena yakin bahawa ini adalah anugerah, hadiah daripada Allah SWT. Kalau kata hadiah, anugerah yang wajib kita syukuri. Bukan saja redai, tapi syukuri. Syukuri itulah level paling tinggi, Ustaz. Sebab terlalu banyak. Kalau nak cerita tentang kelebihan COVID ini, bermula daripada PKP1, kita berada di rumah. Itu dah isu lain lah. Betapa nikmatnya kita berada di rumah beserta dengan ahli keluarga kita yang mana langsung tak boleh keluar pada waktu tu. Jadi kat situ rupanya anugerah daripada Allah SWT untuk kita. Paling nampak kita lihat adalah ukhuwah kita bersama keluarga itu sendiri. Okay, saya rasa cukup setakat itu, Ustaz. Jadi didik hati kita, didik diri kita, akidah kita, bukan saja ini sebagai satu ujian, tetapi sebagai satu anugerah daripada Allah SWT. Okey, Ustaz. Baik, Ustazah. Ingin saya menambah sedikit lah di sini berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai anugerah daripada Allah SWT ini. Kalau kita lihat ya Ustazah, bila kita lihat ibadah haji tahun ini, alhamdulillah, walaupun jumlahnya itu kalau kita tengok memang sangat sedikit. Kalau biasanya 2 hingga 3 juta jemaah, tetapi pada tahun ini hanya beberapa ribu jemaah sahaja. Bahkan kalau kita lihat mungkin pengawalnya lebih ramai daripada jemaah kan. Baik. Jadi bila melihat akan perkara seperti ini, kadang-kadang kita juga belajar sesuatu daripadanya. Antaranya Ustazah yang saya fikir-fikir, agaknya apakah doa mereka yang Allah panggil mengerjakan haji tahun ini? Ya, maknanya apa doa yang selama ini mereka baca, yang mereka amalkan, sehingga kan pada tahun ini merekalah yang Allah pilih untuk menjadi jemaah, kan? Jadi maknanya kita sama-samalah kita bermuhasabah, dan barangkali selepas ini kita boleh cari apakah agaknya doa-doa mereka, ya. Mungkin mereka akan kongsikan dan sebagainya, sehingga kan kalau kita melihat masya-Allah pada tahun ini mereka yang mengerjakan haji mendapat layanan yang begitu istimewa, macam dalam syurga agaknya Ustazah. Jadi hal-hal seperti itu barangkali membuatkan kita bermuhasabah, ya. Agaknya barangkali ada kekurangan daripada diri kita sendiri yang menyatakan ataupun yang menjadi sebab barangkali Allah tangguhkan pemergian kita untuk mengerjakan ibadah umrah pada tahun ini. Tetapi di samping kita percaya dan yakin dengan i'tiqad bahawa pasti akan ada hikmah di sebalik kejadian itu. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, jangan sekali kita berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan sekali kita putus berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita akan jadi tetamunya juga. Walaupun barangkali ditangguhkan sedikit, tetapi insya-Allah pasti kita akan dapat ke sana dengan izinnya juga, insya-Allah, ya. Baik. Saya sikit nak ulas berhubung dengan yang Ustaz kata, apakah kelebihan. Okey, sebagaimana yang kita maklum, pemerintah kita ulil amri telah memaklumkan bahawa rakyat Malaysia yang berjaya menunaikan fardu haji hanya 8 orang. 8 orang ni pun bukan daripada sini. 8 orang yang dah menetap, yang dah sedia keluar. Maksudnya berada di Madinah. Okey, sampai ke tahap apa yang Ustaz cakap tadi tu, tercetus kat idea saya. Apakah satu amalan kita boleh, kalaulah ahli keluarga dia, kita boleh kenal dia, kita boleh cari sebenarnya apa amalan, apa doa yang mereka buat ni. Tu anak-anak muda ada yang pergi dengan keluarga tu, yang ditemu ramah dalam stesen TV. Saya lihat baru ni yang pada musim haji yang lalu. Kata dia hajat dia tu nak pergi tu memang terlalu tinggi lah, ya. Jadi pula dengan anak, dengan isteri, betapa bahagianya. Bagi saya, kalau ayat kita ni layan VVIP, tapi Ustaz jauh lebih tinggi, macam ahli syurga rasanya. Kan lepas ini satu dengan basnya, dengan ya Allah, dengan persiapannya di sana, dengan layanannya di sana, disiplinnya kat sana, tidak perlu bersesak-sesak, tak perlu nak bayangkan kalau masuk tandas tu macam mana selama ni. Macam saya, pengalaman saya pergi haji pada 2011, sampaikan ke tahap kat situlah kita lihat orang yang dah terbuang sendiri, kat situlah kita nampak
orang yang nampak siapa dia sebenarnya, yang sifat-sifat mementingkan diri sendiri tu, sifat sebenar tu terselau Ustaz, walaupun dia haramain. Tersingkap Jadi di sana. dia tersingkap kat sana Ustaz. Walau macam mana, jadi Allah nak menilai betul-betul lah bagaimana kita boleh. Jadi ginilah, apa yang kita lihat kat sini, bahawa hanya insan terpilih. Tetapi kita jangan lupa pula, dalam 8 orang itu, kalau kita hayati, kita kenali mereka, kemungkinan ada satu ujian-ujian, cabaran-cabaran daripada mereka pula. Aku terpilih, dalam masa terpilih, dalam masa itu juga mungkin ada ujiannya daripada di sana. Ustaz, ya. Jadi kat sini sebenarnya pastinya Ustaz, bukan saja nikmat yang kita akan dapat, lahiriahnya tu nikmat, ujian tu pasti ada. Jadi itulah kenangan COVID lah istilahnya. Betul. Kalau kita lalui sejarahnya, kenangannya, sejarahnya berjumpa musim haji tu Ustaz. Walau macam mana pun, saya dari segi secara peribadinya Ustaz, saya sangat bersyukur bumi Haramain semasa yang kerajaan Arab Saudi meluluskan adanya musim haji. Saya nak keluar mata Ustaz. Kenapa saya sampai ke tahap itu? Kerana saya rasa sangat teruja dan saya rasa tak merisaukan sangat sebab Haramain masih berfungsi. Masih diimarahkan. Ya, berfungsi ya. Ayatnya tu masih diimarahkan. Maknanya, ya Allah, kalaulah takdirlah ini agaknya tanda-tanda kiamat dah makin dekat, tapi ada lagi jamaah-jamaah di seluruh dunia ini dengan keadilannya hingga ke tahap rakyat Malaysia adalah 8 orang, negara kita yang kecil ni. Tapi kat situlah kita lihat betapalah subhanallah bersyukurnya kita kehadrat Allah SWT. Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, bumi Haramain masih diimarahkan. Saya bersyukur sangat Ustaz. Secara peribadi, tapi saya tak terluah. Inilah medium untuk saya meluahkan rasa bersyukur sangat. Sebenarnya mereka ini mewakili seluruh umat Islam seluruh dunia. Kita patut berterima kasih, bersyukur kepada pertama sekali kerajaan Arab Saudi dengan semua orang-orang Islam. Mereka ini mengimarahkan dalam musim haji. Bimbang betul saya kalau musim haji tak dapat dilaksanakan. Kerisauan itu cukup tinggi Ustaz bagi saya lah, secara peribadinya. Ya Ustaz. Yalah Ustazah, tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi tempat kita bersuka beribadahnya itu dengan fadilat-fadilat yang biasa kita dengar 100,000 kali ganda, yang pastinya tidak akan dapat kita perolehi di tempat yang lain. Jadi sudah tentu perkara itu akan sentiasa mengambil akan kerinduan kita untuk menziarahi Kaabah, untuk menziarahi Nabi SAW. Dan barangkali saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan apa yang kita lihat dengan situasi yang berlaku ini. Ini adalah merupakan apa yang kita panggil sebagai, yang pertama tadi memanglah ujian dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut yang lain, kita juga amat berterima kasih kepada kebijaksanaan para pemimpin dan sebagainya, yang bagaimana mereka ini melihat kemaslahatan ya dari sudut maqasid syariah dan sebagainya. Kalau hendak boleh saja barangkali untuk mereka membuka lebih ramai untuk orang untuk mengerjakan haji ya, dan barangkali kita juga mendengar pastinya setiap negara mendesak akan kerajaan Arab Saudi sebagai contoh untuk mereka menghantar jemaah-jemaah mereka. Tetapi disebabkan daripada kita pun tahu bahawa yang dinamakan sebagai COVID-19 ini adalah merupakan satu wabak yang saya kira sampai ke tahap ini pun sehingga sekarang ini sudah mengorbankan lebih daripada 750,000 orang. Itu yang terkorban ya. Kemudian mereka yang dijangkiti juga sudah lebih kurang 20 juta. Maka ini bukan satu perkara yang main-main. Maka apabila kerajaan Saudi melihat perkara ini semua, merujuk kepada maqasid syariahnya, merujuk kepada penjagaan nyawa dan sebagainya, maka itulah yang dapat mereka lakukan. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada tahun ini masih lagi ada orang yang tawaf ifadah, yakni tawaf rukun bagi ibadah haji. Masya-Allah. Ini satu kesyukuran yang cukup besar sebenarnya daripada kita, mudah-mudahan ya. Jadi untuk kita gulung Ustazah agaknya apa? Itulah kepada apa lagi Ustaz kita sebagai pembimbing haji dan umrah, saya terasa sangat kekurangan, kerinduan. Apalagi Ustaz kalau saya rasa Ustaz sendiri yang kami ni dah bergelumang dengan dunia, setiap hari Sabtu ni
nak kita betul-betul berada dalam level yang setiap minggu kita mesti ada kelas. Sampai saya, apa yang kurang pada hari Sabtu ni? Ya Allah, rupa-rupanya kenapa saya rehat sangat hari Sabtu ni? Maksudnya sebab kelas umrah kita dah tak ada. Jadi pesanan saya kepada para tetamu Allah, alhamdulillah, yang saya lihat dalam grup kita Duyufullah, Duyufur Rahman, dalam Duyufullah 2020, yang bakal akan pergi, mohon jangan putus asa, berdoa. Sebenarnya Allah nak tengok kita, Ustaz. Allah nak tengok sejauh mana pengharapan, kasih sayang itu, raja, khauf tu ada. Raja tu maksudnya kita harap, Ustaz. Harap lagi dan lagi dengan Allah SWT. Sampai datang rasa feel, kalau boleh malam tu menangislah. Wakililah kepada umat Islam di seluruh dunia ni. Boleh sebagai wakil kepada umat Islam. Doa, bukan doa cakap ya Allah sampaikan aku ke sana, bukan itu saja. Mohon banyakkanlah doa supaya COVID-19 ni Allah Ta'ala segera angkat. Apabila step ni gitu, kita minta doa, ya Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wasayyi'il asqam, kan? Banyakkan doa tu dalam solat, banyakkan doa. Ini saya pesan kepada diri saya sendiri dan semua yang mendengar, ya. Banyakkan doa tu supaya Allah angkat. Lagi cari waktu-waktu mustajab, time hujan, ya, time banyaklah. Belajar, cari lepas solat dan sebagainya tu. Itu waktu-waktu, sebab kita dah tak mampu nak pergi ke, saya rasa jamaah haji yang pergi, yang tengah melaksanakan wukuf tu, itulah antara doa mereka. Dan mereka mewakili kita semua untuk doa supaya Allah segera mengangkat virus ini, ya. Dan seterusnya aktiviti kita, khususnya jamaah-jamaah kita dapat pergi, ya, dapat melepaskan hajat mereka, ya, melepaskan rasa rindu yang kita ni, dapat meneruskan lagi dakwah kita, berajak dakwah kita untuk mereka pergi sampai ke sana, Ustaz. Rasa terkilan, ya, rasa terkilan yang amat sangat. Tapi kita tak boleh nak, istilahnya, terlalu memikirkan sangat kenapa dan kenapa. Kalau kita baca 40 hadis akhir zaman dalam buku 40 hadis akhir zaman susunan Fahmi Zamzam, ya, dalam Khazanah Banjariyah, kat situ ada semua tanda-tanda akhir zaman, dalam 40 hadis itu ada. Jadi bacalah buku itu, ya, bukan kerana nak iklan apa, saya nak mengambil manfaat daripada hasil isi buku itu, iaitu kita tidak tertanya kenapa, rupa-rupanya jawapannya ada dalam buku itu, iaitu memanglah inilah tanda-tanda akhir zaman ini sedang berlaku, ya. Cuma tinggal sikit saja lagi. Tapi kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah mengkabulkan. Kita tidak tahu doa siapa ni tengah hujan, ya. Rakaman kita buat ni tengah hujan. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wasayyi'il asqam. Mudah-mudahan Allah sampaikan hajat para jamaah kita untuk sampai di sana, untuk sampai melaksanakan haji dan umrah seterusnya, dan Allah angkat penyakit COVID ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Jadi itu sedikit perkongsian kita berkaitan dengan situasi semasa dan bagaimana untuk kita ini sebenarnya bila Allah SWT, yang namanya doa itu adalah merupakan perintah daripada Allah, dan betapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Allah SWT berfirman, berdoalah kamu kepadaku dan saya akan mustajabkan. Cumanya barangkali mustajabnya doa itu mungkin Allah Subhanahu wa taala beri secara cash, secara terus menerus, ataupun mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, tangguhkan sedikit sekejap, ataupun mungkin Allah Subhanahu wa taala nak gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi itu semua adalah kemungkinan-kemungkinan, dan bagaimana kita perlu meyakini akan perkara-perkara ini semuanya akan ada hikmah di sebaliknya. Jadi jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga, ya, Allah SWT akan mengganjari setiap sen dan ringgit yang telah kita belanjakan, yang kita niat untuk melaksanakan ibadah umrah itu. Mudah-mudahan Allah akan kira sebagai satu amal ibadah hatta
sekiranya mungkin kita tak sampai umur kita untuk melaksanakan ibadah itu, tetap akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu keazaman yang kukuh untuk kita mengerjakan dan mentaati akan perintah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yakin Ustazah, mudah-mudahan. Niat mereka tu Ustaz. Jadi jangan terkilan dengan apa yang berlaku, yang dah meninggal, yang dah tak sempat dan sebagainya itu. Yakinlah Allah dah terima amal ibadah kita. Amin. Allah dah terima amal Amin ya ibadah rabbal kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah itu perkongsian kita untuk kali ini. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi dan bertemu lagi pada sesi akan datang Ustazah ya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah di atas kesempatan kita pada hari ini. Hanya Allah SWT sahaja yang mampu untuk membalas akan segala kebaikan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.